أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam anggota jawatan kuasa Masjid Daerah Teluk Intan, ahli-ahli jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah sekalian. Pertama-tamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpahan rahmat daripada Allah dapat kita bertemu, berada bersama di rumah Allah, dan kita berniat iktikaf mengimarahkan masjid, mengimarahkan majlis ilmu taman syurga. Moga-moga mendapat rahmah, barakah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikira sebagai sebahagian amalan soleh, dikira pahala sebagai bekalan untuk kita bawa menghadap Allah pada hari kebangkitan nanti, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, malam ni kita tengok sedikit lagi sambungan pengajian ilmu kitab tafsir Al-Quran, memahami, mentadabbur, menghayati firman Allah, kalamullah, wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih lagi berada dalam surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama. Kitab rujukan kita ialah Tafsir Al-Azhar, dikarang oleh almarhum Buya Hamka rahimahullah. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 250 dan huraiannya ada pada muka surat 254 ayat 61. Al-Baqarah ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alayhimudh dhillatu wal maskanah وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. Baik, pada malam ini sambungan apa yang kita baca pada bulan Sudah masih lagi berkisar tentang perbicaraan Allah Ta'ala, wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana untuk bermuamalah, berurusan dengan kaum Yahudi yang berada di Madinah ketika ayat ini turun. Ayat ini turun dalam surah Al-Baqarah, dan kita maklum Al-Baqarah merupakan surah Madaniyah, turun pada peringkat Nabi berada di Madinah lepas
hijrah. Dan di Madinah pelbagai kaum bangsa keturunan, termasuklah Bani Israel. Dan cerita Bani Israel ni panjang dalam surah Al-Baqarah. Dan kita baca pada bulan lepas bagaimana mereka dihukum oleh Allah Ta'ala, ditinggalkan berada di padang pasir selama 40 tahun. Kemudian Allah ceritakan berbagai-bagai nikmat kepada mereka. Juga Allah ceritakan, kita dah baca pada bulan lepas, nikmat mata air, sumber air. Itu cerita bulan lepas, kita dah sama-sama baca. Adapun pada malam ini sambungannya, masih lagi dialog antara Bani Israel dengan Nabi Musa. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Dan ingatlah wahai Bani Israel, hak ada di Madinah tu kena ingat satu ketika dulu apa hak berlaku zaman Nabi Musa, tok dulu, nenek moyangmu dulu. Dan bila dah jadi ayat Quran kepada kita, ambil pengajaran. Ingatlah, ambil pengajaran seketika kamu berkata, ya Musa, hei Musa. Sebahagian ulama tafsir dia kata betapa biadabnya apabila kaum Bani Israel memanggil Nabi Musa dengan nama. Ya Musa, hei Musa. Dengan nama, hei Musa. Dia tak panggil Nabi, dia tak panggil Rasul. Dia tak, setengahnya beriman, setengahnya tak beriman. Kita diajar adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kalau kita tengok, para sahabat tak pernah panggil nama wahai Muhammad, tak ada. Melainkan panggil ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya Habiballah, wahai kekasih Allah. Bahkan isteri baginda pun, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah panggil nama. Kalau kita ini, kalau kat Malaysia ni abang lah tak. Kalau kita kata suami nama Muhammad, abang mak lah. Tak panggil abang mak, panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu dikira sebagai adab, penghormatan. At-tahiyyah dia panggil, tahiyatan, penghormatan, kemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi kita Rasulullah sahaja, bahkan semua Nabi wajib dimuliakan. Tiba-tiba mari cerita, kita kata bukan ayat ni je, tuan-tuan boleh rujuk. Sebelum ni kita dah baca ya Musa, hei Musa, hei Musa. Tak? Wa idh qultum ya Musa, wahai Musa. Dia panggil hei Musa. Biadab, kurang ajar. Lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami tidak boleh bersabar. Wahai Musa, tidaklah kami akan tahan. Macam mana kami boleh tahan? Kami tidak akan tahan, kami tidak akan sabar. Tak boleh kami nak tahan, tak boleh kami nak sabar. Ala ta'amin wahidin, atas makanan hanya satu jenis. Ni cerita apa ni? Cerita betapa, kalau saya boleh guna, tuan-tuan boleh tengok, Hamka huraikan pada muka surat 254. Ini juga menunjukkan kekecilan jiwa. Kekecilan jiwa dan manja. Bak makan pun tak luluh puak-puak ni. Allah uji bak makan pun tak luluh. Bak makan pun tak boleh tahan. Jadi Hamka menyifatkan Bani Israel ni, Yahudi ni, berjiwa kecil, manja. Saya tumpang perkataan Hamka, muka surat 254. Ini juga menunjukkan kekecilan jiwa dan kemanjaan Yahudi, Bani Israel. Maka diajar kepada kita yang bukan Yahudi ni, kita hak tak Yahudi ni, kita bukan Yahudi, kita bukan Bani Israel, jangan ambil perangai Yahudi, jangan ambil sifat Bani Israel. Apa dia sifat dia? Berjiwa kecil, manja, tak tahan, bak makan pun tak lepas. Mengadu pada Nabi Musa, "Hai Musa, mereka telah diberi jaminan makanan yang baik, walhal Allah berikan kepada mereka keistimewaan manna wassalwa." Ingat lagi kita baca lama dah, lebih kurang 3-4 bulan sudah.
yang dikatakan sebagai al-manna was-salwa, makanan daripada langit, manna daripada langit, salwa daripada bumi. Manna manisan seumpama madu, titisan embun turun ke atas dahan-dahan pokok lalu menjadi manisan seumpama madu, dimakan dengan penuh kenikmatan, sedap sangat, special kepada mereka. Ditambah pula dengan salwa, salwa burung puyuh, daging-daging burung puyuh terbaik, daging-daging puyuh yang fresh, yang segar. Makanan sedap dah, tapi tak tahan. Cemuih. Waktu mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nak ceritanya, kata Hamka, mereka ini kecilnya jiwa mereka dan manja. Kemanjaan. Mereka telah diberi jaminan makanan yang baik, adanya manna, adanya salwa, akan tetapi mereka tidak tahan. Waktu kita benda-benda kecil macam ni Allah uji bak makan, bak tidur tak selesa. Tak, contoh tidur tak selesa lah, tak ada tilam, tak ada katil, nak juga tilam wono contoh. Tak. Walhal Nabi sallallahu alaihi wasallam, belakang Nabi tu merah, ada berbekah. Nabi, setara Nabi tak pernah tidur atas tilam wono. Zaman tu tak ada, tapi perumpamaannya lah. Kita hak jenis manja ni, Allah, susah sikit tak boleh. Tiap-tiap malam nak tidur selesa, tiap-tiap malam nak tilam wono, tiap-tiap hari nak makan sedap. Bak makan, bak tidur tak selesa, nak mengadu pada macam-macam, mengeluh. Kalau ada perangai tu, sifat macam tu, sikap macam tu, adik-beradik Yahudi lah, yuk, wa'iyadzubillah. Jadi Yahudi ni dia tak tahan, akan tetapi mereka tidak tahan. Lalu mereka kata apa? Lan nasbira ala ta'amin wahidin. Wahai Musa, hey Musa, puak-puak kita ni tak tahan dah duk makan satu jenis ta'amin wahid. Tengok dia guna perkataan wahid. Satu jenis, wahid makna satu. Padahal bukan satu, dua manna wassalwa. Manna satu jenis, salwa dua. Tapi dah jenis tak kerti bersyukur. Bangsa kaum hak jenis tak kerti bersyukur. Mereka mengatakan lan nasbura, kami tidak boleh tahan. Lan kalau banyak kali saya sebut, lan ni adik-beradik dengan lam, adik-beradik dengan la. Dalam Quran digilirkan penafian. Kadang-kadang Allah nafi menggunakan perkataan la. La makna tidak, lam pun makna tidak. Ni lan. Lan ni makna apa? Tidak akan. Sampai bila-bila pun tak tahan dah. Kami takkan sampai bila-bila pun kami tak tahan dah, tak sabar dah, tak boleh kami sabar, tak boleh kami tahan dengan jenis ta'amin wahid, sejenis makanan. Walhal Allah bagi dua, tapi dema ni tak kerti bersyukur, nampak sejenis je. Buat makan pun tak lepas. Kalau jenis ibarat kata ni, ni kalau nak mengadu lah, kalau jenis Yahudi ni dia akan bertikai lah ni. Kalau jenis Yahudi, Allah, air kosong je. Nasib baik aku bukan Yahudi. Tak? Pergi mana-mana masjid tu pun air kosong, surau tu pun air kosong, surau ni pun air kosong, air mineral je. Bulan lepas pun air mineral, bulan ni pun air mineral. Tu jenis Yahudi lah tu. Nak mengadu benda-benda kecil remeh macam tu. Syukurlah ada juga ayat. Jangan diambil perangai Yahudi macam tu. Jadi mereka ni berjiwa kecil dan mereka ini manja, mengadu kepada Nabi Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Habis tu nak buat apa? Tak puas ni, tak tahan ni. Maka mereka minta, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Tengok, fad'u lana, maka wahai Musa, mu tolong minta kat aku. Tolonglah minta. Tadi punyalah biadab, panggil nama je, hey Musa. Rupanya nak minta tolong, udah tak tahan, mengadu kat Nabi Musa juga. Fad'u lana, maka wahai Nabi Musa, tolong mintalah kepada kami rabbaka, Tuhanmu. Ni lagi satu ulama sebut perkataan rabbaka, Tuhanmu tu. Mu mintalah dengan Tuhanmu tu. Maknanya dia sebut Tuhan Nabi Musa, bukan Tuhan dia. Rabbaka, Tuhanmu tu.
Alangkah sopannya kalau dia kata, wahai Musa, memintalah dengan Tuhan kami. Makna mengaku Tuhanmu Allah Ta'ala. Tak sebut Tuhan kami. Satu, alangkah sopannya kalau dia sebut fada'ullah, fada'u lanallah, fada'ullah, maka wahai Nabi Musa, memintalah dengan Allah. Tak sebut juga. Dia sebut memintalah dengan Tuhanmu tu. Dua kebiadaban kurang ajar Bani Israel, Yahudi laknatullah, sebagaimana disebut oleh para ulama tafsir dalam menganalisis ayat ini. Dahlah panggil nama Musa je, hey Musa, satu. Yang kedua sebut Tuhanmu tu. Dia tak sebut nama Allah. Sebagaimana saya teringat kisah dalam Quran, hujung-hujung nyawa Fir'aun laknatullah pun sama juga. Hujung-hujung nyawa Fir'aun laknatullah kan, tenggelam dalam laut tu. Dia kata, amantu, aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Dekat nak mapuh dah. Dekat-dekat nak mapuh dah. Tenggelam dalam lautan pun sombong dengan Allah. Tak sebut nama Allah. Habis-habis dia kata, yalah, aku beriman dengan Rabbi Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel, Tuhan yang menciptakan Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhan Musa. Sepatah pun tak sebut nama Allah Ta'ala. Dia tak kata aku beriman dengan Allah. Sebab tu tidak diterima taubat Fir'aun laknatullah ketika nyawa sampai ke halqum. Nama Allah pun dia tak sebut. Sombong. Macam ayat ni lebih kurang geng-geng dia dah ni, Bani Israel. Dia kata, wahai Nabi Musa, mu tolong mintalah dengan Tuhanmu. Minta dengan Tuhanmu tu. Yukhrij lana mimma tumbitul ard. Tolong buat keluar daripada bumi. Tolong buat keluar daripada bumi. Ni dia. Senarai list makanan. Macam pergi restoran pula, order. Macam kita order makan kat restoran. Dia kata, hey Musa, tak tahan dah. Manna salwa, pagi, petang, siang, malam, manna salwa, tak tahan dah kami. Tolong minta lah dengan Tuhanmu tu. Yukhrij lana, bak keluar daripada muka bumi ni, bumi yang subur itu, daripada apa dia? Tengok dia minta apa. Yang pertama dia minta baqliha, minta sayur-sayuran. Min baqliha. Tengok menu-menu yang disenaraikan oleh Yahudi Bani Israel. Dia minta baqliha. Baqlun makna sayur-sayuran. Yang kedua nak lagi, tak cukup sayur, waqithaiha, timun tu pun sayur juga, tak cuma disebut dengan khusus. Sebab ketika mana berada di Mesir, timun antara sayuran yang disebut oleh Hamka di sini, mereka menyebut apa yang mereka sentiasa makan di Mesir. Lepas pada sebut sayur, mereka sebut timun. Timun ni faham tak? Kalau kat Kelantan ni kena detail lagi. Sebab orang Kelantan timun dua jenis. Timun Batai dengan timun Cina. Kamu kenal tak timun? Timun Cina ni tembikai lah. Cuma orang Kelantan tak guna perkataan tembikai. Kalau bahah kat orang Kelantan, bila kata timun, tembikai atau timun Batai. Timun Batai ni timun dalam nasi lemak tu. Jadi yang ni bila kata timun, orang Perak faham. Sebab tembikai, orang Perak dia tak sebut sebagai timun. Dua. Yang pertama sayur. Yang kedua timun. Yang ketiga wafumiha. Minta apa dia? Minta bawang putih. Tak sedap tak ada bawang putih gamaknya. Tak cukup lagi. Yang keempat wa'adasiha, kacang. Adas makna kacang. Kekacang, berbagai jenis kacang. Macam sekarang ni bulan Muharram ni, orang buat apa bulan Muharram? Bubur Ashura. Kawan saya dia gauk. Tengok-tengok, sedap bubur Ashura. Sekali nak telan, Allah banyak berbenar kacangnya. Tu dia orang gauk. Dia pantang kacang. Adas, wa'adasiha, kekacang, berbagai-bagai jenis kacang. Dan yang kelima, yang terakhir, berapa jenis makanan dia minta? Yang pertama baqliha, sayur-sayuran. Yang kedua dikhususkan lagi sayur apa? Waqithaiha, timun. Yang ketiga wafumiha, bawang putih. Yang keempat wa'adasiha, kacang adas dan sebagainya. Yang kelima wabasaliha, bawang merah. Banyak jenis. Sebagaimana banyak apa yang dia minta tu, banyak jugalah songihnya puak-puak ni.
Detailnya minta satu-satu dengan Nabi Musa alaihi salam. Mereka meminta dengan mentimunnya, dengan sayur mayurnya, bawang putihnya, kacangnya, bawang merahnya. Maka apa? Apa reaksi Nabi Musa alaihi salam? Mendengar, saya baca Hamkas Book 254 bawah sekali itu. Mendengar permintaan yang menunjukkan jiwa kecil dan kerdil itu, Nabi Musa alaihi salam menjawab, berkata dia, adakah hendak kamu tukar dengan yang amat hina barang yang amat baik? Tu je kamu minta. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, apa yang dia orang minta ni ialah benda-benda yang kita kata amat-amat remeh. Sebab tu apa jawapan Nabi Musa? Tengok jawapan Nabi Musa. Qala, maka telah berkata. Siapa berkata? Nabi Musa AS. Jawapan kepada kaumnya yang minta macam-macam tadi. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nasabah ke mu nak tukar? Tastabdil. Atastabdil. Tastabdil daripada perkataan istibdal. Istibdal daripada perkataan badal. Tuan-tuan pernah dengar perkataan badal haji? Badal haji ni tukar orang dengan orang lagi. Orang tu dah meninggal, arwah tu dah meninggal, maka tukarlah haji atas nama orang lain sebab dia meninggal sebelum sempat tunaikan haji. Sebab tu disebut badal haji ataupun upah haji. Contoh arwah ayah saya meninggal usia 56, belum sempat pencen, belum sempat tunaikan haji. Maka arwah ayah belum tunai haji, maka ditunaikanlah oleh anak dia. Badal haji, upah haji. Badal makna tukar. Si mati, udah meninggal lah, ditukar kepada, dibolehkan, syariat mengizinkan badal haji, maka tukarlah kepada mana-mana waris yang berkelayakan untuk menunaikan upah haji. Dipanggil badal haji. Daripada perkataan badal, istibdal, istabdala, maka Nabi Musa guna perkataan ini dalam Quran sebut atas tabdil, munak badal, munak istibdal, atas tabdil, munak tukar. Munak tukar ke benda yang allazi huwa adna, yang murah tadi. Barang-barang remeh tadi, benda-benda murah setakat bawang putih, bawang merah, timun, sayur, kacang, itu dipanggil sebagai huwa adna. Sebahagian dalam kitab-kitab dia terjemuh benda-benda hina, tapi saya tak seronok pula nak guna perkataan hina sebab dia makanan-makanan tu tetap rezeki. Tak, dia guna perkataan hina. Lebih sopan kalau kita guna perkataan benda-benda yang murah tadi. Adna ni makna rendah. Daripada perkataan dana, yadni, benda dekat dengan kita, benda murah, benda hak dekat ni, benda hak murah. Bila dekat senanglah dapat. Bila senang dapat ni barang murah. Barang mahal susah nak dapat. Mutiara, barang mahal susah nak dapat di lautan. Tak. Jadi barang hak dekat dengan kita ni dianggap sebagai barang murah, barang senang dapat. Walaupun sebahagian kitab-kitab dia terjemuh hina. Tak seronok letak hina kepada makanan tadi. Hak bawang merah tadi, basaliha, bawang merah, kisaiha, timun, adasiha, kacang tadi, fumiha dan sebagainya tadi, kacang, sayur, timun, bawang merah, bawang putih tadi, benda-benda yang dianggap sebagai murah. Mu nak ambil hak murah ni, mu nak tukar dengan hak mahal. Apa dia hak mahal? Manna wassalwa. Tengok Yahudi, Bani Israel, dia tak reti nilai dah. Tak reti nilai dah hak mana special, hak mana istimewa. Kenapa? Kerana mereka ni hidup dalam keadaan ikut nafsu. Nafsu telah menutup pandangan mereka. Manna wassalwa ni Allah tak bagi pada kaum lain. Special ni, kurniaan istimewa disebut dalam kitab Al-Imam Sunhaji rahimahullah, ulama daripada Indonesia juga, dalam kitab Imrul Athir, 10 nikmat kepada mereka. 10 kelebihan, 10 nikmat kepada Bani Israel, kepada Yahudi. Salah satunya ialah dikurniakan makanan-makanan yang tak bagi pada kaum lain, bangsa lain. Apa dia? Manna wassalwa tadi.
Madu seperti mana seumpama madu dan salwa, daging-daging puyuh yang spesial, makanan daripada syurga. 10 nikmat, 10 kelebihan termasuk manna wa salwa. Tapi mereka ni kufur nikmat, mereka degil, mereka jahat, mereka zalim, mereka bunuh nabi-nabi, mereka lawan Nabi Musa, mereka ubah Taurat, mereka menentang Allah Ta'ala, mereka kufur dengan ayat Allah. Maka daripada umat hak special, bangsa yang istimewa dengan kelebihan tadi, Allah tukar kepada al-maghdubi alaihim, bangsa terlaknat, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Inilah Yahudi laknatullah. Jadi Nabi Musa ni tak berapa nak layan dah. Bukan kata, okey beres, aku minta dengan Tuhan, esok turun memakan benda tu. Tak ada. Tak berapa nak layan dah. Habis-habis Nabi Musa kata apa? Mun nak tukar benda yang adna. Hak mu ada ni mana wasalwa. Manisan, makanan spesial. Salwa, daging-daging, burung-burung puyuh yang spesial. Tiba-tiba mu minta huwa adna. Adna ni daripada perkataan dunia. Dana yadni, dana atun, dunia. Dunia ni barang murah. Habis tu apa hak mahal? Akhirat mahal. Setakat barang dunia ni murah belaka. Yang mahalnya syurga Allah Ta'ala, redha Allah Ta'ala di akhirat nanti. Billadhi huwa khair, dengan sesuatu yang ianya khair. Khair makna baik, terbaik. Jadi sifat Yahudi ni dia buta. Buta hati. Mata celek, bukan mata buta, mata celek je. Hati mereka buta, tak tahu nak nilai dah. Sebab tu seumpama wahyu Taurat tu, betapa mahalnya nilai ajaran Nabi Musa tercatat dalam kitab Taurat, wahyu daripada Allah, daripada langit. Mereka tak reti nilai dah. Ditukarnya, diupahnya dengan tangan-tangan mereka sendiri. Padri-padri mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, ditukarnya Taurat dengan ayat-ayat ikut suka mereka. Hak mana mereka berkenan mereka ambil, hak tak berkenan mereka buang. Hari ni yang ada tu Bible, tak ada nilai. Tapi mereka menganggap Bible itu tinggi nilai. Taurat diubahnya, dilawannya, ditentangnya. Itu bab kita kata benda-benda yang besar lah. Bab makan pun mereka buta juga. Hati mereka buta. Maka Nabi Musa kata, tanya balik, atastabdiluna alladhi huwa adna. Hei puak-puakmu ni, mu nak tukar ke benda-benda yang mu minta tadi, benda-benda remeh, benda-benda murah, benda-benda hak biasa-biasa, billadhi huwa khair, dengan benda, dengan makanan yang mana itu adalah istimewa, barang yang amat baik. Tengok apa muka surat 255. Buya Hamka sebut apa, mengapa Nabi Musa menyambut demikian. Memang mereka meminta sayur-sayur, kerana mereka teringat akan makanan mereka tatkala mereka masih tinggal di Mesir. Masa di Mesir duk makan sayur, duk teringat hak lama. Bila Allah uji di padang pasir, 40 tahun di padang pasir, duk teringat, mana kacangnya, mana bawang putihnya, mana bawang merahnya, mana apa lagi sayurnya, mana timunnya. Allah uji bab makan pun tak lepas. Tak macam kita lah, kena keluar. Sahabat-sahabat kita mungkin ada daripada kalangan tabligh, keluar tabligh, tidur bukan atas tilam gunung, bukan ada katil selesa, tapi mereka tak kisah pun benda tu. Sebab apa? Ini namanya berjuang. Benda-benda kecil macam ni, orang kita ni dia bukan orang kita, mana kata orang beriman, orang mukmin anggap benda tu tak ada apalah. Baru ni saya tertarik dengan seorang seniman, walaupun dia ni artis, penyanyi, pelakon, tapi benda yang dia sebut tu kita boleh terima, kita sebut. Kita boleh kongsi. M. Nasir, kalau tuan-tuan kenal. M. Nasir ni seniman lah. Dia pelakon, nyanyi, tulis lirik. Orang tanya dia, pernah tak Abang Nasir melalui zaman-zaman susah? Zaman-zaman susah macam mana? Dia tanya balik. Zaman susah macam mana tu? Dia tanya wartawan tu. Zaman susah mana? Zaman-zaman hidup susah, makan Maggi, duduk rumah-rumah setinggan, sewa rumah bilik kecil sebagainya, makan pula makan Maggi. Maka jawab
Ibn Nasir ni orang seni ni, mungkin dia ada falsafah dia kata tu bukan susah. Tak, bukan susah start makan Maggi tu. Tak, duduk tidur tepi jalan tu bukan susah. Itu sekadar apa yang kita lalui. Tengok orang berjiwa besar. Berjiwa besar dia macam tu. Dia tak rasa benda tu susah. Tak, susah. Zaman aku susah dulu makan Maggi. Walhal makan Maggi tu senang lah tu. Tak, daripada langsung tak ada makanan. Tapi orang tu berjiwa besar. Yahudi ni dia berjiwa kecil. Bukan setakat berjiwa kecil, Hamka kata manja. Nak ceritanya mesej daripada Allah Ta'ala bila diwahyukan ayat ini, wahai umat manusia, wahai umat Muhammad, jangan ambil perangai Bani Israel, perangai Yahudi umat Nabi Musa ni, hak berjiwa kecil, hak manja ni. Melainkan orang beriman dia kena berjiwa besar. Daya tahan tu kena kuat. Ujilah apa pun dia tak makan tak cukup, makan ala kadar, minum ala kadar, tidur pun ala kadar, beres, tak jadi masalah. Kekuatan dia ada, dalaman dia ada. Kenapa? Kalau nak senang dia fikir apa? Makan sedap, syurga Allah Ta'ala. Tidur sedap, syurga Allah Ta'ala. Hidup selesa, syurga Allah Ta'ala. Tu. Kalau jiwa kecil, jenis manja, tak ke mana. Sebab itulah apabila disebut di sini bagaimana Nabi Musa AS tanya balik. Mu duk ingat benda-benda hak mu minta tu, apa nama ni, makanan-makanan tadi lah, bawang merah, bawang putih, kacang, sayur, timun tadi, mu tergamak kamu minta mu nak tukar dengan benda-benda yang khair, yang terbaik, kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya, ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Kalau mu nak benda tu tak payah mu minta kat aku lah, tak payah mu suruh aku doa lah. Tu gamaknya. Kalau kita terjemah mudah-mudah, mu nak benda hak remeh tu, mu tak payah minta kat aku lah, mu tak payah suruh aku doa minta kat Allah. Ihbitu misra, maka hendaklah kamu pergi ke kota besar. Misra di sini sebahagian ulama mentafsirkan kota besar. Dalam muka surat 255. Lalu Musa berkata, pergilah ke kota besar, maka sesungguhnya di sana kamu akan dapat apa hak mu minta tadi. Setakat mu nak benda-benda tu, bawang merah, bawang putih, kacang, sayur, timun tadi, mu tak payah minta kat aku lah. Mu pergilah, ihbitu misra, pergilah ke kota besar. Pergilah cari di pasar-pasar. Ataupun sebahagian ulama mentafsirkan Misra ini dengan makna negara Mesir itu sendiri. Kalau macam tu mu balik ke Mesir lah. Sebab ketika ini sebahagian ulama mentafsirkan mereka berada di kawasan padang pasir. Dihukum oleh Allah Ta'ala 40 tahun berada di padang pasir yang bernama Al-Tih. Saya dah sebut bulan sudah kan. Kerana kezaliman mereka, kerana berbagai-bagai jenis dosa-dosa mereka, maka mereka dihukum. Umat kaum Nabi Bani Israel, Yahudi ini berada di kawasan padang pasir yang digelar dengan nama Al-Tih selama 40 tahun. Tak tahan nak makan manna wassalwa. Maka ihbitu misra, pulanglah kamu, kembalilah kamu ke kota-kota besar. Ataupun sebahagian ulama ini dia panggil apa nama ni, ilmu qiraat. Kalau tuan-tuan perhatikan ayat 61 tu misran. Misran tu tanwin. Misran, tanwin kan. Sebahagian ulama qiraat dia tak baca misran, dia baca misra. Dia baca misra. Kalau baca misra, maknanya ialah dengan makna misran, makna kota besar, ataupun misra. Misra tanpa tanwin dengan makna negara Mesir itu sendiri. Ini tak apalah, ini daripada khilaf ulama qiraat kita bagi. Cuma dalam Rasam Uthmani diambil pandangan ulama yang bacakan perkataan misran tu dengan tanwin. Sebab Quran dulu-dulu asalnya dia tak ada titik, tak ada baris. Kemudian ulama-ulama kemudian barulah letak titiknya, letak barisnya. Ketika letak baris terdedah kepada khilaf. Apa makna khilaf? Percanggahan pandangan ulama. Ada ulama kata misra ni kena baca tanwin, maka baca misran dengan makna kamu pergilah ke pekan-pekan, ke pasar-pasar, ke kota-kota nak cari benda hak mu minta tu. Ada ulama kata tak, dia bukan makna misran, baca sekadar huruf baris atas sahaja tanpa tanwin dengan makna negara Mesir itu sendiri.
Dengan tidak pergilah kamu pulang kembali ke Mesir, maka di sana akan kamu dapati apa yang kamu minta itu. Setakat kamu nak benda-benda tu mudah dapat dulu di Mesir. Sekarang kamu diuji oleh Allah Ta'ala, kamu kena berjiwa besar, dan Allah berikan kamu kurniaan makanan yang lebih mahal daripada tu. Manna wassalwa jauh lebih hebat daripada tu. Tapi dah jiwa kecil ni nak juga hak lama-lama tu. Tak tahan. Baik. Kemudian Allah buat kesimpulan. Waduribat alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Inilah sikap perangai Yahudi Bani Israel. Mereka berjiwa kecil, mereka tak puas, mereka takkan puas dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak mensyukuri nikmat, mereka kufur nikmat Allah Ta'ala. Lalu Allah kata waduribat alaihimudz dhillah. Mereka ini ditimpa oleh adzillatu wal maskanah, kehinaan dan kerendahan. Mereka ini ditimpa kehinaan dan kerendahan. Zillah makna hina. Hari-hari kita guna perkataan zil. Perasan tak? Az-zillatu ni kita guna perkataan dalam doa qunut. Dalam doa qunut innahu la ya'izzu man 'adait wala apa tu? Fa innaka taqdi wala yuqda 'alaik wa innahu la ya'izzu man 'adait wala yadhillu man walait. Yadhillu itu daripada perkataan zillah makna kehinaan. Pagi-pagi kita kunut minta dengan Allah, kita mengaku ya Allah la yadhil, tidak akan hina. La yadhillu man walaita. Ya Allah, aku mengaku ya Allah dalam doa kunut setiap pagi subuh, ya Allah aku mengaku tidak akan hina siapa-siapa bergantung padamu. Siapa-siapa bergantung minta bantuanmu ya Allah, man walaita, hakmu tolong ya Allah, bergantung pada Allah, Allah tolong, Allah bantu, mengadu pada Allah, maka mereka tu tidak akan hina. Tu doa kunut tiap-tiap pagi subuh. Yang ni Allah kata mereka ini zillah, hina. Siapa dia ni? Yahudi ataupun Bani Israel. Mereka ditimpa kehinaan dan kerendahan. Kerendahan makna kehinaan. Kehinaan, kerendahan, rendah makna kata di sisi Allah kedudukan mereka itu amat-amat hina. Kerana mereka menentang Nabi ataupun utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka Allah isytihar. Ini perisytiharan Allah. Sebab tu daripada ayat 61 ni lah ada kaitan dengan ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah yang diulang tiap-tiap kali solat 17 kali sehari. Perkataan ghadab, bi ghadabin. Ghadab kita sebut dalam Al-Fatihah maghdub, perkataan sama. Allah isytiharkan bi ghadabin minallah. Ghadabin minallah, ghadab makna murka, marah ni biasa, tinggi lagi daripada atas pada marah, murka. Atas pada murka, laknat. Semua tu ada pada Yahudi. Ghadab. Daripada perkataan ghadab, maghdub. Maghdub dimurkai, dilaknat, dimarah. Siapa yang marah, siapa murka, siapa laknat? Allah Ta'ala. Siapa yang dilaknat? Yahudi Bani Israel. Sebab Allah isytihar pada ayat 61 surah Al-Baqarah, dan itulah diulang-ulang dalam Al-Fatihah. Mereka ini bangsa terlaknat, Yahudi laknatullah Bani Israel. Bi ghadabin minallah, maka diisytiharkan kamu pulanglah, baliklah kamu dalam keadaan Allah murka kepada kamu. Jangan main-main murka Allah. Betul, orang tak takut Allah marah ni, dia sudah hati dia tu dah mati. Tak takut Allah marah. Kadang kita takut manusia marah lebih daripada Allah marah. Risau dia, bimbang dia. Apa pula boh aku nak kata? Takut kat boh. Hak lebih parah lagi, ni minta maaf lah, takut ke bini. Yang tu lagi parah. Harap-harap tak ada lah. Nak mari kuliah pun takut. Wah, aku tak boleh ni, bini aku suruh balik ni. Nah, orang rumah kata mari abang pun semayang dah ke, lepas maghrib balik ke rumah. Tu lagi parah. Takut pada isteri, takut pada bos, takut pada ketua, takut pada siapa lagi, takut pada kawan. Kadang-kadang takut pada manusia ni lebih daripada takut pada kemurkaan Allah.
Yahudi ni dia tak takut pada murka Allah. Bila Allah isytihar bi ghadabin min Allah, itu satu pengisytiharan yang besar. Bila tak ada rasa takut pada Allah, tak ada apa, mati dah hati itu, tak rasa takut. Sudah jadi munafik, naudzubillah. Sifat munafik kan ada disebut dalam riwayat bagaimana orang munafik ni buat dosa pun tak rasa apa dah. Buat dosa tak rasa apa pun dah. Tak apalah, dosa je pun. Oh, amboi sedap ayat dia. Dosa je pun. Lepas tu kita bertaubat lah. Lepas tu kita bertaubat. Bila nak bertaubat? Nanti tua-tua esok. Belum tentu tua. Belum tentu sempat tua. Jadi bila Allah isytiharkan bighadabin min Allah, ini satu perisytiharan yang besar. Satu kemurkaan yang amat-amat tinggi daripada Allah kepada kaum Bani Israel. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Lalu Allah ceritakan sebab datangnya kemurkaan kerana apa? Kerana mereka kufur kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Satu, bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, kufur kepada ayat Allah, melawan ayat Allah, mengubah ayat Allah. Semua itu ada pada Bani Israel. Ayat Allah dengan makna Taurat, ayat Allah dengan makna wahyu. Diubahnya Taurat, ambil separuh, terima separuh, yang separuh lagi tak terima, ambil hak mana dia berkenan. Beriman dia main pilih-pilih. Tengok Taurat, Nabi Musa sebut apa, Nabi Musa ajar apa, dia main pilih-pilih. Hak ni kita berkenan, hak ni kita boleh terima, hak tu tak boleh terima, hak tu tolak. Dia buat macam tu. Disebut juga dalam surah yang sama, cuma belum sampai lagi ayat tu. Tak, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Wahai Bani Israel, mu beriman dengan separuh daripada ajaran kitab dan mu beriman, mu kufur dengan sebahagian yang lain. Ini semua ada pada sifat-sifat Bani Israel. Yakfuruna bi ayatillah, kufur kepada ayat Allah, kufur kepada perintah Allah, wahyu daripada Allah. Bukan Yahudi je, orang Islam kita pun ada. Hak kufur kepada ayat Allah, hak menghina hukum faraid. Contoh, ada orang hina hukum faraid baru ni. Dia kata hukum faraid ni hukum zaman unta. Walhal faraid dalam Quran jelas. Dalam surah An-Nisa panjang lebar tentang faraid. Hina faraid makna hina ayat Allah. Sebab hukum faraid bukan ulama susun, bukan mufti mandai-mandai. Hukum faraid daripada Al-Quran. Sama juga ada hina hukum poligami. Tak kira lah hukum apa pun, hukum hudud, poligami, faraid, semua itu diambil daripada ayat Allah. Maka mereka ini yakfuruna bi ayatillah, na'udzubillah, boleh membawa kepada kerosakan akidah. Isyak dah masuk tuan-tuan, saya laju sikit, saya nak habiskan. Isyak dah masuk, cuma nak habiskan 2 baris je, sebaris setengah je lagi. Jadi sebab pertama, sifat pertama yang mendatangkan ghadab Allah, bi ghadabin min Allah, murka Allah, datangnya murka Allah kepada Yahudi. Yang pertama, mereka kufur kepada ayat Allah. Kita hak tak Yahudi ni, jaga-jaga jangan kufur ayat Allah, jangan tolak ayat Quran, jangan tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolak juga ayat Allah, kufur juga ayat Allah, adik-beradiklah dengan Yahudi, naudzubillah. Yang kedua, apa lagi perangai mereka yang kedua yang membuatkan Allah tu ghadab, murka? Wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairil haqq. Ni lagi, mereka tergamuk membunuh. Wa yaqtuluna, mereka ini membunuh an-nabiyyin, membunuh nabi-nabi. Allah guna perkataan nabiyyin. Tengok ada ya tu dipanggil ya jamak muannas, jamak salim, jamak mudzakkar salim. Kalau orang mengaji Arab dia faham. Perkataan nabiyyin, Allah tak kata wa yaqtulunan nabi seorang, tak. Wa yaqtulunan nabiyyi, kalau macam tu seorang, tak. Allah tak kata nabi, Allah kata nabiyyin. Apa makna nabiyyin? Nabi-nabi, ramainya nabi yang mereka bunuh. Sebahagian riwayat sejarah mengatakan 70 orang nabi dibunuh, termasuk nabi dari kalangan 25 nabi dan rasul. Antara yang dibunuh ialah Nabi Yahya alaihi salam. Antara yang dibunuh ialah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Yahya, Nabi Zakaria daripada kalangan 25 yang disebut dalam Al-Quran. Lain pada itu pun terdapat juga yang dibunuh oleh mereka ini. Siapa bunuh? Bani Israel. Tak puas hati, tak, degil. Degil di sisi mereka lah. Bukan degil, Nabi tak degil pun.
bagi mereka menganggap mu ni degil. Dak, aku kata udahlah tu, jangan berdakwah, hentikanlah perjuangan kamu, hentikanlah mesej kamu, hentikanlah risalah dakwah kamu, degil bapak mu ni. Tak, sebagaimana dalam surah Yasin ada sebut tak, la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau mu tak berhenti, puak-puak kami nak rejam kamu. Wa la yamassannakum, dan puak-puak kami akan merasakan kepada kamu azab yang pedih. Itu contoh dalam surah Yasin. Bagi amaran. Jadi puak-puak ni mencabar para nabi dan rasul, para utusan Allah. Sudahnya para utusan Allah, nabi Allah, Rasulullah tadi istiqamah dengan perjuangan, dibunuh oleh mereka. Wa yaqtuluna nabiyyin. Dalam riwayat sebut, sebahagian riwayat mengatakan 70 orang, bukan seorang, bukan dua orang, bukan 4-5 orang, 70 orang dibunuh oleh para Yahudi dan Bani Israel bighairil haq, tanpa sebab yang munasabah. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu ialah kerana mereka telah derhaka. Tengok, Allah kaitkan dengan perkataan ghadab. Ghadab Allah, kemurkaan Allah datang apabila kufur pada ayat Allah, apabila membunuh Nabi, ataupun dalam fahaman yang lebih luas, membunuh ajaran Nabi. Sebab hari ini tak ada Nabi dah. Hari ini tak ada Nabi dah. Bila tak ada Nabi, tak mungkin orang boleh bunuh Nabi. Habis tu nak faham macam mana ni? Kalau zaman hari ini membunuh ajaran Nabi itu, membunuh sunnah Nabi itu, menghina sunnah Nabi, menghapuskan amalan-amalan yang Nabi ajar, ajaran-ajaran yang Nabi ajar, menyebarkan ajaran sesat, menyebarkan ajaran sesat, maka menghapuskan kebenaran, hak ajaran yang sebenar, mengangkat kebatilan, menolak kebenaran, tu pun dikira sebagai wayaqtulun nabiyyin. Walaupun jasad Nabi dia tak bunuh, sebab hari ni tak ada Nabi dah, tapi mereka membunuh ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah kemurkaan Allah. Dzalika bima asaw, dan mereka itu dikira sebagai asaw. Asaw perkataan apa? Daripada perkataan asaw ya'si, maksiat. Bila sebut maksiat ni orang kita baru faham tak? Maksiat dah jadi perkataan Melayu. Maksiat bahasa Arab, Melayunya penderhakaan. Tengok dalam kitab ni pun sebut yang demikian itu ialah mereka derhaka. Mereka derhaka. Apa tak derhaka? Jangan sampai bunuh Nabi. Bunuh ni kalau orang biasa pun, tak Nabi pun dosa besar. Walau tak Nabi pun, walau dia orang biasa, bunuh dosa besar, apatah lagi membunuh Nabi. Maka itulah penderhakaan, asaw, maksiat, penderhakaan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu dikira sebagai kaum, bangsa yang melampau batas. Ya'tadun dengan makna melampau batas. Mereka kufur kepada perintah Allah, mereka membunuh para nabi-nabi, dan mereka telah asaw, derhaka, dan dikira sebagai melampau batas. Jadi golongan kaum yang dikira amat-amat jahat, zalim, sehingga mereka digelarkan sebagai maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah, ghadabun minallah, dilaknat oleh Allah, ialah Yahudi, Bani Israel, kerana mereka telah melakukan kerosakan, asaw, penderhakaan, wa kanu ya'tadun, dan mereka ini telah melampau batas. Tersebab jiwa yang telah hina dan rendah, kerdil dan miskin, yang pangkal daripada kufur kepada kebenaran, segala pekerjaan yang keji dan hina, membunuh Nabi, menipu, ingkar akan seruan kebenaran, maka berturut-turutlah terjadi dalam kalangan mereka. Ini kesimpulan Hamka, muka surat 256, perenggan bawah tu. Dia kata kerana apa ni? Kerana jiwa yang kecil, tak puas hati ada Nabi diutuskan kepada mereka, mengubah ajaran nenek moyang mereka, mereka lawan. Menolak kebenaran, tak tetap dengan adat budaya turun-temurun nenek moyang mereka, tetap dengan agama-agama yang mereka percaya sebagai benar, wal hadis sisi Allah mereka itu batil. Ini pun dikira sebagai berjiwa kecil. Kata Hamka, berjiwa kecil, maka datanglah kepada mereka azillah, kehinaan, dan amat-amat hina di sisi Allah Ta'ala di atas kezaliman mereka. Wallahu alam bisawab. Cukuplah setakat itu tuan-tuan, sekadar apa yang saya mampu huraikan, sekadar apa yang mampu kita kongsikan, walaupun sekadar satu ayat, dan satu ayat insya-Allah boleh memberikan kita manfaat yang besar apabila kita faham bagaimana
perintah Allah Ta'ala kepada kita untuk tadabbur Quran. Dan dalam ayat Quran ini bagaimana Allah isytiharkan murkanya, marahnya dia, laknatnya dia kepada bangsa Yahudi, laknatullah. Jadi kita ambil pengajaran, jangan kita ambil perangai-perangai Yahudi yang Allah murka, dan kita letakkan diri kita sebagai orang-orang mukmin yang berjiwa besar, bukan berjiwa kecil sebagaimana kaum Yahudi Bani Israel. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pada, kalau ikut jadual, pada hari Jumaat minggu yang ketiga insya-Allah. Jadi alhamdulillah saya dah dapat jadual untuk berkuliah di sini 2 kali sebulan insya-Allah. Kita sambung pada hari Jumaat minggu yang ketiga, kita teruskan ayat seterusnya insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup setakat itu insya-Allah. Kita sambung lagi pada pertemuan pada hari Jumaat minggu ketiga. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.